Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi di channel Nazilin Unity. Hari ini berita yang kita tunggu-tunggu, keputusan yang paling penting dalam politik Malaysia akhirnya diumumkan, yaitu tentang lompat parti, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang lompat parti. Dengar betul-betul, ini berita buruk untuk Anda. Anda bakal kena goreng. Apa beritanya? Datang daripada sabudin.com. Berita ini mengatakan Perdana Menteri memberi jaminan undang-undang anti lompat parti akan jadi kenyataan pada minggu hadapan. Jadi minggu depan undang-undang lompat parti RUU, rang undang-undang anti lompat parti akan dibincang dan diumumkan di Dewan Rakyat. Ini berita yang paling kita tunggu-tunggu, penyelesaian kepada masalah politik Malaysia yang sebenar-benarnya. Semua kestabilan politik tidak akan tercapai selagi rang undang-undang anti lompat parti ini belum dilaksanakan. Kalau kamu setuju dengan saya, sila tinggalkan komen Anda. Pada pendapat saya, selagi rang undang-undang anti lompat parti ini belum lagi dilaksanakan, belum lagi benar-benar dilaksanakan, selagi itulah politik di Malaysia tidak akan stabil. Kenapa? Selagi itulah ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bebas lompat sini, lompat sana. Bila tak suka parti ini, dia akan lompat lagi. Bila dia mau jawatan di parti ini, dia lompat lagi. Bila terus berjaya dipancing-pancing dan dipancing lagi, lompat lagi. Bila berjaya digertak, ditekan, didesak dan sebagainya, berlompat lagi. Ini menyebabkan parti yang sepatutnya menang akan kalah, dan parti yang sepatutnya kalah akan menang. Parti yang sepatutnya dipilih dan diberi kepercayaan oleh rakyat akan kalah. Parti yang ditolak oleh rakyat, parti yang tidak lagi dimahui oleh rakyat, dibenci oleh rakyat, ditolak, ditendang oleh rakyat, dijahanamkan oleh rakyat, akhirnya parti inilah yang juga akan jadi menang tiba-tiba. Mana puas hati kan? Lain kau pilih, lain pula memerintah, lain yang menang, lain pula jadi bos. Mana boleh begitu. Jadi ini berita yang paling gembira bagi saya, bagi kita semua, apabila Perdana Menteri memberi jaminan undang-undang anti lompat parti akan jadi kenyataan pada minggu hadapan. Berita sepenuhnya daripada sabudin.com. Daripada ini laporan ini sebenarnya datang daripada tweet Anwar Ibrahim mengatakan, saya bersama saudara Muhammad Sabdan Lim Guan En mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri di Parlimen. Kami mendapat jaminan daripada Perdana Menteri menurut Anwar bahawa suatu pindaan perlembagaan terkait rang undang-undang RUU anti lompat parti akan dibentang minggu hadapan di Parlimen. Ini sangat bagus khusus untuk PRN Johor. Manalah tahu kan nanti di Johor akan menang 1-2 kerusi saja kelebihan, ataupun dengan kata yang paling mudah untuk kita, hanya ada majoriti muda. Jadi kalau itu berlaku, tiadalah lompat-lompat parti lagi, dipancing-pancing, akhirnya terpancing, seluruh negeri menderita. Jadi dengan jaminan daripada Perdana Menteri ini satu berita yang sangat baik untuk seluruh negara, bahkan untuk kesejahteraan dan kestabilan negara. Kami turut mencadangkan agar diberikan kelonggaran terhadap prosedur operasi standar SOP bagi memudahkan pilihan raya negeri Johor, kata Anwar Ibrahim. Kami juga mengulangi pendirian berhubung penjelasan beliau di Parlimen pagi tadi berhubung peranan dan tugas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang harus bertindak tanpa bersifat selektif, ditulis dan dilaporkan oleh Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, dipetik daripada sabudin.com. Sebelum kita berpisah, mari kita cakap tentang anti lompat parti. Pada pendapat saya, RUU anti lompat parti ini sangat-sangat penting. Sudah tiba waktunya negara melaksanakan rang undang-undang lompat parti. Cadangan saya rang undang-undang ini adalah ahli-ahli parlimen, ataupun dengan kata yang lebih mudah, ahli politik lah, yang mewakili parlimen maupun Dewan Undangan Negeri, perlulah dijelaskan bahawa kalau mereka lompat parti itu hak mereka. Pada pendapat saya itu hak mereka dan dibolehkan, tetapi dengan syarat. Sekiranya beliau adalah ahli parlimen di kawasan tersebut, contohnya dia menang atas tiket Pakatan Harapan ataupun PKR. Sekiranya beliau menang di PKR dan beliau mau berhasrat pindah ke Parti Bersatu kerana dengan pelbagai alasan,
Mungkin dia tidak suka lagi kepimpinan PKR lah, hilang macam-macam lah alasan yang selalu diberi, hilang kepercayaan pembinaan parti lah, parti sudah hilang arah tuju lah, macam-macam. Dan ada juga yang seakan-akan telah digertak dengan siasatan-siasatan daripada pihak-pihak tertentu lah. Boleh, tiada masalah, itu hak dia untuk lompat parti. Tetapi dengan syarat kalau dia lompat parti, kawasan di tempatnya itu tidak perlu dikosongkan, tetapi harus diberikan kepada ahli parlimen, parti di dalam kawasan tersebut sebagai menang tanpa bertanding. Tak perlu lakukan PRK, pilihan raya kecil, parlimen ataupun kerusi. Tidak perlu. Kenapa saya cadangkan itu? Sebab itu akan menyebabkan pembaziran perbelanjaan, pembaziran. Lagipun kemenangannya sudah ditentukan. Jadi bagi sajalah untuk memenuhi satu penggal itu, berikan kemenangan itu kepada ahli parti dalam kawasan tersebut. Tidak perlu dibuat PRK ataupun pilihan raya kecil. Dia boleh pindah sajalah, tapi dia harus meninggalkan kemenangannya dan dia perlu pindah. Dia harus pindah ke parti tersebut tanpa membawa apa-apa jawatan atau pangkat ataupun kemenangan daripada parti yang telah ditinggalkannya itu. Karena ada juga kebanyakan orang bukan memilih sekadar calon tersebut, tetapi mereka memilih parti itu sendiri. Jadi kalau dia lompat parti, silakan, kita tidak halangan. Saya sebagai pemerhati politik, saya tiada halangan kepada niat mereka untuk mau pindah parti. Silakan, tiada masalah. Tetapi dengan syarat mereka harus tinggalkan gelaran atau kemenangan itu kepada parti yang ditinggalkan itu, diberikan kepada parti yang ditinggalkan itu, dan pentadbiran parti itu terus diteruskan di kawasan itu dengan mengambil siapa-siapa yang ada jawatan tinggi di dalam parti itu, terpulang kepada parti itu yang ditinggalkan itu untuk memilih siapakah yang layak untuk memimpin kerusi yang dikosongkan itu. Jadi itu adalah cadangan saya. Tidak perlu ada pilihan raya kecil, tetapi dengan syarat ahli parlimen ataupun ahli dewan undangan negeri itu haruslah mengosongkan kerusi itu untuk diambil alih oleh kepimpinan parti yang telah ditinggalkannya. Jadi itu yang terbaik. Syukurlah sekarang sudah ada jaminan daripada Perdana Menteri sendiri. Ini bukan jaminan daripada siapa-siapa, bukan jaminan daripada Zaid Hamidin, Najib Tun Razak, siapa-siapa, tapi Ismail Sabri Yaakob sendiri memberi jaminan, Perdana Menteri Malaysia sendiri memberi jaminan bahwa undang-undang anti lompat parti akan jadi kenyataan pada minggu depan. Jadi minggu depan semua yang mau lompat parti habislah, tiada sudah harapan. Cepatlah lompat kalau mau lompat kan. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye bye.